السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kuliah khas dengan tajuk Merdeka. Kerana pada hari ini merupakan hari kemerdekaan bagi negara kita yang kita cintai, dan kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kemerdekaan yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini. Cuma apa yang kita nak sebut dari sudut pandangan kemerdekaan ini, dari sudut pandang perspektif Islamnya macam mana? Dan daripada sudut kita dan juga negara kita, sebagai tugas dan tanggungjawab seorang yang mencintai negara kepada negara dia. Kerana hubbul watan, cinta kepada tanah air ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang menjadi tuntutan dalam agama. Dan orang yang mencintai negara ini dikira salah satu daripada kesempurnaan iman dia. Dan ada syarat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua selaku orang yang beriman untuk menjadikan sebuah negara dan negeri itu diberkati Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Walau anna ahlal qura, dan jika sekiranya penduduk satu negeri, satu bandar, satu daerah itu amanu wattaqaw, beriman dan juga bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama', Allah Ta'ala buka pintu langit, wal ard, dan juga bumi. Langit Allah Ta'ala buka pintu, langit, bumi pun Allah Ta'ala buka untuk menurunkan keberkatan.
hasil daripada penduduk satu negeri, satu kampung, satu negara. Ada dua prinsip, iaitu amanu, beriman, percaya kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita tengok, kemerdekaan mempunyai makna yang banyak. Jika kita rujuk daripada berbagai tulisan, namun kalau kita tengok secara umumnya, ia bermaksud salah satu daripada bebas daripada penjajahan, penindasan, dan memiliki keputusan sendiri. Itu daripada sudut bahasa. Orang yang merdeka, lawan kepada orang yang merdeka ni orang yang menjadi hamba. Hamba dia terikat dengan tuan dia. Sebab itu salah satu daripada pahala yang besar di zaman Nabi SAW disebutkan bagi orang yang siapa yang dapat memerdekakan hamba. Nabi kita SAW memberi ganjaran syurga kepada orang yang memerdekakan hamba. Seorang yang menjadi hamba kepada orang lain, dia tidak boleh hidup mengikut cara dia. Dia kena hidup mengikut cara tuan dia. Tuan dia suruh jaga apa, dia kena buat. Tuan dia suruh tidur di mana, dia kena buat. Tuan dia suruh apa pun kena buat. Kerana dia menjadi hamba kepada tuan dia. Oleh kerana itu, semasa Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, muadzin Nabi SAW, dia adalah hamba kepada pemimpin Arab Quraisy yang mana dia disiksa. Orang tak boleh nak tolong sebab dia hamba. Sehinggalah Abu Bakar datang membebaskan Bilal, memerdekakan Bilal, sehingga dia boleh hidup dengan cara dia sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka sangat kepada hamba-hamba ni. Banyak yang menjadi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam dimerdekakan oleh Nabi. Abu Hurairah yang pernah menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, 10 tahun. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang ada selepas Nabi bebaskan dia tetap nak berkhidmat dengan Nabi. Kerana kasih sayang dan cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lawan kepada merdeka. Daripada sudut pandangan Islam, kemerdekaan ni ialah kebebasan bagi seorang manusia untuk tunduk dan ibadah kepada Tuhannya tanpa halangan dan memenuhi keperluan fitrahnya, serta membuat pilihan ke atas dirinya tanpa paksaan dan tekanan daripada sesiapa. Ini kerana di sisi Islam, seorang Muslim itu percaya bahawa secara fitrahnya kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dijadikan untuk menjadi hamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dan memenuhi segala fitrah duniawi, mencari nafkah, memiliki keluarga, menjaga hak kehidupan, keamanan dan tidak diganggu oleh sesiapa pun. Ini fitrah semula jadi yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Apa yang lebih penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah? Kita kena bezakan di antara bebas dan juga bebas dengan fitrah manusia satu,
Duanya bebas mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa saya bezakan dua perkara tu? Kerana di sana ada satu puak yang diberi nama sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Yang kadang-kadang dia nak bela kebebasan itu lebih daripada apa yang disebut oleh agama itu sendiri. Benda yang kena adalah kepala kita ni yang pertama sekali, Islam bukan agama yang mengongkong sesiapa pun, tidak. Berdasar pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu, Islam itu mudah. Dan tidak ada orang yang menyusahkan agama ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan kalah dia, akan tewas dia. Mudahnya agama ni jangan sampai ambil mudah, tak boleh. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membuat jalan keluar dan pilihan kepada manusia apabila manusia berada, kita semua berada dalam keadaan terkepit. Ada jalan keluar dia. Ada jalan kepada penyelesaian masalah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Untuk ibadah, siapa yang tak boleh sembahyang berdiri, dia boleh duduk. Untuk musafir, dia boleh jamak. Untuk sakit, dia boleh jamak. Dan beberapa perkara lagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi syariat kita. Adakah Islam ni menyekat kemahuan manusia? Tidak. Tetapi Islam mendidik kemahuan manusia sesuai dengan fitrah jadi hamba Allah Ta'ala. Kalau kita ikut kemahuan ni, orang panggil ikut hawa nafsu. Bila kita ikut hawa nafsu, kita tidak akan bertemu dengan wahyu Allah Ta'ala. Sebab nafsu yang ada di hadapan kita. Nafsu dengan wahyu satu benda yang sentiasa berperang. Sentiasa berperang. Dia duduklah jiwa manusia ni, dia akan berperang antara salah satu dengan yang lain. Nafsu kata begini, wahyu kata begini. Wahyu suruh begini, nafsu tak bagi buat. Maknanya dia sentiasa berperang di antara kedua. Kadang-kadang tewas wahyu, kadang-kadang menang nafsu, kadang-kadang tewas nafsu. Berdasar kepada kekuatan iman yang ada dalam jiwa manusia untuk manusia tempuhi benda itu. Baik. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu larangan kepada kita, bermakna di situ ada kesan yang tidak baik. Satu larangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mesti ada mudarat yang besar. Sebab itu orang yang memperjuangkan hak asasi manusia ni, dia tak faham benda ni. Kerana hak asasi manusia itu sendiri satu agama yang baru. Dengan slogan yang dia buat bahawa kita kena hidup dalam keadaan tidak dipaksa oleh siapa-siapa, kita kena bebas. Sebab tu dia tuntut hak macam-macam. Hak macam-macam. Manusia bebas memilih apa saja. Mana boleh bebas? Kerana hidup kita ni diberi dua jalan. Tapi disuruh pilih satu saja. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Aku beri hidayah pada kamu, tunjuk pada kamu dua jalan.
Berpecahlah manusia kepada dua jalan. Imma syakira, sama ada nak jadi orang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun menjadi orang yang kufur. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan kita, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Hak kufur tadi, aku telah berjanji, kata Allah, dengan yang kafirin, dengan yang kufur, hidup melampaui batas, hidup dengan hawa nafsu, tinggalkan wahyu, rasa tak bebas dengan adanya agama, rasa tak bebas dengan adanya Quran, nak bebas. Allah Ta'ala kata, aku janji salasila wa aghlala wa sa'ira, dirantai, dibelenggu dan dilempar dalam neraka yang menjulang-julang tinggi. Itulah cobaan kepada hidup kita. Jadi kalau kita faham merdeka dalam konteks Islam, maknanya boleh buat semua sekali, salah. Dalam Islam, kita dibenarkan buat satu perkara yang Allah Ta'ala suruh sahaja. Sama ada perkara tersebut berbentuk wajib ataupun perkara tersebut berbentuk sunnah. Nak tahu di mana Allah Ta'ala suruh ni? Tahu daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana beberapa NGO dalam Malaysia kita sendiri yang menyeru kepada kebebasan. Saya selalu sebutlah ceramah saya, ada nama Sisters in Islam. Dia bagi nama Islam, Sisters in Islam. Kepala dia nama Aminah Wadud. Siapa dia ni? Seorang perempuan yang sangat aktif di barat, yang memperjuangkan hak wanita, yang tidak puas hati dengan Allah Ta'ala dan menuntut kebebasan dalam beberapa perkara untuk hak wanita. Yang pertama, menuntut supaya wanita ni boleh jadi tu imam. Kalau orang perempuan jadi tu imam, ayah haji duduk belakang umur 60, 70 ni, baik ke Cik Manis? Cik Manis 15 turun jadi 6, cikgu. Nah, cikgu pun janggut ikat ke kalau orang perempuan jadi imam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki merupakan pemimpin kepada perempuan. Itu sifat lelaki. Kekuatan lelaki berbeza dengan kekuatan perempuan. Ada benda yang perempuan tak boleh nak angkat, tapi lelaki boleh angkat. Kita pun kata kalau lelaki tak boleh angkat satu benda, kita kata, oh, mu ni lemah macam perempuan. Sifat malu yang berbeza lelaki dan perempuan tak sama. Oh, lelaki dia malu juga tapi cara lelaki, perempuan dia malu juga tapi cara perempuan. Tapi kalau perempuan tu jenis lebih pada lelaki, dia akan jadi muka tak malu. Dia nak upload gambar dia dalam Instagram pun dia tak malu, nak upload gambar dalam Facebook pun dia tak malu, nak pergi berenang dalam kolam macam bewok air pun dia tak malu. Sebab apa? Dah hilang malu tu. Tak boleh sebut hilang kemaluan, cikgu dah. Hilang malu. Hilang perasaan malu. Allah buat semula jadi. Kenapa orang perempuan boleh satu, kata Aminah Wadud, orang lelaki boleh dua dalam masalah pembahagian harta pusaka? Kenapa? Jawapannya orang perempuan boleh satu pun hak dia, suami dia tak boleh nak ambil. Masuklah poket dia, masuklah beg dia, senyap. Hak lelaki boleh dua ni, pembahagian harta ni munasabah lah, dia banyak tanggungan sebab dia kena tanggung. Kena tanggung. Tak nak kahwin, nafkah laki kena cari. Sebab tu Nabi sebut, SAW sebut kepada orang muda, man istata' alaikumul ba'ah falyata, kalau mampu berkahwin, mampu dari sudut tanggungan, mampu dari sudut
nak jadi pemimpin, mau kahwin. Lelaki. Kerana apa? Boleh jaga penghormatan, kehormatan kamu, dan boleh jaga kemaluan kamu. Pandangan pun boleh jaga, kehormatan pun boleh jaga, hasil daripada kahwin. Tapi kalau mu tak mampu nak kahwin lagi, fa alaihi bis-shaum, kamu puasalah. Fa innahu lahu wija, kerana puasa ini boleh menjadi wija, boleh menjadi remote control pada kamu. Saya terjemahkan remote control. Remote control ni faham tak? Kita tekan tu, dia berhenti. Dengan apa? Dengan puasa. Ada ceramah orang muda sekali saya pergi, saya baca hadis ni, dia kata ustaz, hak tu puasa tu pagi ustaz, dia kata hak malam tu tak kena puasa juga, dia kata. Hak malam tu hak teringat tu. Pandai sungguh dia. Dia belik tu pandai dah. Dah kalau pagi tu puasa, malam buka puasa, letih mu tidur awal lah. Yang mu kita duduk lewat tu sebab apa? Duk bergayut dengan gawe sampai pukul 2, 3, 14. Allahu Akbar, duk cakap apa dia pun tak tahu. Bodoh sungguh. Siang kita tengok ke siang. Duk bercinta tu, duk bercakap bukan main. Nikah orang lain lah sekali. Nah, rugi. Kredit habis, masa habis, apa habis segala-gala. Ini perkara yang berlaku. Tadi Aminah Waduk tu jadi tu imam sembahyang Jumaat di Eropah. Ada ke tak pertubuhan di Malaysia? Ada. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Pertubuhan Sisters in Islam yang ada di Malaysia ni tak usah kira lah. Pemimpin-pemimpin atas-atas dia tu, anak kepada pemimpin besar. Saya tak mau sebut nama, kena sama mampu aku. Cari sendirilah nama siapa tu dah. Pemimpin-pemimpin atasan, anak-anak tu jadi ahli kepada Sisters in Islam. Menuntut hak untuk kaum perempuan. Adakah itu makna kebebasan? Tak sama sekali. Jadi apa sebenarnya makna kebebasan merdeka dalam sudut pandang agama ini? Firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Suratul Baqarah. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah memimpin orang beriman di kalangan kamu ini. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum, dia mengeluarkan manusia minaz zulumat, daripada kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Ada pun tahu syaitan ini, orang yang lawan Allah, menyeru manusia kepada kejahatan dengan mengeluarkan manusia daripada cahaya yang terang kepada zulumat, kegelapan yang amat sangat. Nur Allah Ta'ala sebut dengan satu je, nur. Az-zulumat Allah Ta'ala sebut dengan plural, jamak. Kerana az-zulumat yang sesat ni banyak, tapi yang betul ni satu je. Sebab tu apabila sahabat Nabi SAW, Nabi sebut umat aku berpecah pada 73 puak. Satu masuk syurga, hak lain masuk neraka. Sahabat tak tanya hak banyak masuk neraka tu. Sahabat dia tanya hak satu tadi. Kerana dia nak memastikan diri dia masuk dalam golongan hak satu tadi.
Boleh faham ni? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Bismillah. Jadi merdeka yang sebenarnya apabila kita boleh membebaskan diri kita daripada belenggu jahiliyah kepada Islam. Kalau kita tengok perkataan Rabi' bin Amir, seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah pertemuan dengan Rustum diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya yang masyhur Al-Bidayah wan Nihayah, sebelum terjadinya peperangan Qadisiyah antara tentera muslimin pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera Parsi pimpinan Rustum. Sa'ad terlebih dahulu mengirimkan utusan kepada Rustum beberapa kali, dan di antara utusan tersebut adalah Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Bila dia masuk bertemu dengan Rustum, dia hiyahlah, mereka hiyah pertemuan tu dengan diplomatik, nak mari jumpa lah, dengan bantalnya, dengan permaidani suteranya, menzahirkan kekayaan kerajaan dia. Amat jauh lah dengan keadaan Rabi'i. Rabi'i pada ketika itu, Rabi'i masuk memakai baju yang sangat sederhana, dengan pedang, perisai dan kuda yang tak besar sangat. Rabi'i ni golongan bangsawan, dia bukan orang lekeh-lekeh. Dia tetap di atas kudanya sehingga menjijak di hujung permaidani. Kemudian dia turun dan mengikatkan kuda tersebut di sebahagian bantal-bantal yang terhampar. Lantas beliau masuk dengan senjata dan baju besi dan menutup kepalanya. Orang tu jaga tu kata, "Letakkan senjatamu." Beliau menjawab, "Aku tidak pernah berniat datang kepadamu, tapi kamulah yang mengundang aku kemari. Aku bukan nak mari sangat, mu yang jemput aku nak mari sini. Jika kamu memerlukan aku, maka biar aku masuklah keadaan seperti ini. Jika tidak kamu izinkan, maka aku akan kembali dengan segera." Itu perkataan dia. Mu panggil aku mari, aku nak masuk dengan pakaian begini. Kalau mu tak bagi masuk dengan cara aku ni, aku boleh balik. Dan tidak ada apa-apa pun kalau aku tak jumpa dengan kamu, untung pun tak, rugi pun tidak. Rustum kata biarkan dia masuk. Maka Rabi'i datang sambil bertongkat dan tombak dalam keadaan posisi hujungnya diletak ke bawah, menyebabkan bantal-bantal yang dilalui itu penuh dengan lubang. Dia mari jalan. Mereka bertanya, "Apa yang buat kamu datang ke sini?" Beliau menjawab dengan jawapan yang cukup masyhur yang ditulis dalam kitab tarikh Al-Bidayah wan Nihayah. Allah ibta'athna linukhrija min sya'i min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, min jawzil adyan ila adlil Islam. Ini perkataan dia yang cukup masyhur sampai habis tu. Allah telah membangkitkan kami, mengeluarkan sesiapa sahaja, dan dia kehendaki dalam penghambaan terhadap sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah. Itu perkataan merdeka yang utama sekali. Mengeluarkan manusia yang menjadi hamba kepada manusia, menjadi hamba kepada dunia, menjadi hamba kepada harta, dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, dari kezaliman agama-agama kepada keadaan Islam. Maka dia tidak membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka siapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tapi siapa yang tidak mahu, kami akan memeranginya selama-lamanya sehingga dia berjaya memperoleh janji, sehingga kami berjaya memperoleh janji daripada Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Rabi' bin Amir yang diambil dalam kitab Bidayah wan Nihayah
sebagai orang panggil kata kunci kepada kemerdekaan Islam yang sebenarnya. Lalu negara yang merdeka itu adalah satu negara yang berjaya cabut diri masyarakat rakyat dalam negara daripada belenggu jahiliyah kepada Islam. Baik, kita tengok dalam negara kita, ada orang yang menyeru kepada Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada perkara-perkara yang kita gunakan untuk sistem Islam, Alhamdulillah. Tapi banyak lagi perkara yang kita tertinggal ataupun kita tidak buat lagi berkenaan dengan Islam. Banyak lagi. Kalau pemandu mabuk contoh dia, kita nak buat macam mana selesai dengan pemandu mabuk? Seboleh-bolehnya kita guna hukum Islam lah. Kalau dia langgar orang menyebabkan kematian, hukum bunuh kepada dia. Ataupun mengurangkan lesen-lesen arak yang ada. Penjualan hanya untuk orang yang bukan Islam, mengetatkan undang-undang dan sebagainya. Itu salah satu daripada mengeluarkan kita daripada belenggu jahiliyah kepada Islam. Adakah kita tidak bersetuju dengan perlembagaan? Kita bersetuju. Tapi kita tidak julang perlembagaan lebih pada Al-Quran. Kita akan bersetuju dengan perlembagaan jikalau perlembagaan itu menyelamatkan Islam, dan kita bersetuju bahawa Al-Quran adalah perlembagaan yang tertinggi nak banding dengan perlembagaan manusia. Adakah kita tak setuju dengan undang-undang? Kita setuju dengan undang-undang. Tapi undang-undang yang memelihara manusia, bukan undang-undang yang menyusahkan manusia. Undang-undang bersifat mencegah, bukan undang-undang yang bersifat menghukum. Oleh kerana itu Islam, undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Orang yang mencuri dipotong tangan, bukan makna mencuri lagu tu ambil kena potong tu, tidak, naik mahkamah. Bila masuk di mahkamah ada perbicaraan dia. Kawan yang kena curi itu, adakah dia golongan yang lalai, dia saja-saja letak barang di situ, letak duit di situ, tak patut dia letak. Maka kalau orang curi barang dia tu, tak patut orang tu kena potong tangan sebab tuan tu tak jaga barang dia. Banyak dibincanglah masalah hukum Islam ini. Bukan dengan kita mengatakan tak relevan dah kalau nak potong tangan orang curi, kerana itu hukum hak lepas. Tak, hukum itu tidak dinasahkan. Nak sebab orang yang berzina, nak menuduh orang yang berzina. Kalau kita tengok tuduhan kepada seseorang melakukan zina, merupakan hukuman yang berat kalau dia tuduh tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Dan itu tidak berlakulah membuka aib manusia. Tak berlaku. Bila tuduh di mahkamah kawan ni begini-begini, mesti bawa saksi yang adil. Kalau hukum Islam itu ada, adakah lepas kita tak mampu bawa saksi yang adil dilepaskan begitu saja? Tidak. Dia ada enakmen takzir yang lain. Kerana Islam itu menyelesaikan masalah, bukannya bersifat menghukum. Benda ni kena letak dalam kepala kita tuan-tuan, bahawa undang-undang Allah, perlembagaan Allah lebih daripada segala-gala. Manusia buat ni bolehlah dengan kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni, bolehlah. Tapi tak nak tanding dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu hebat. Tak ada tanding hukum Allah Ta'ala yang begitu hebat. Kita kata sebab apa duk? Kita pergi di Mekah dia boleh tutup kedai begitu je, kadang-kadang tutup barang tak? Sebab dia ada hukum Islam.
Walaupun ada juga orang kena potong tangan. Tapi keamanan itu dijamin oleh Islam. Itu saya nak sebut benda tu. Dan saya bercakap ni tidak mewakili parti politik mana-mana. Walaupun ada parti politik yang menyebut nak tegakkan hukum Islam dan sebagainya, nak tegakkan hukum Islam sebagainya. Kita tengoklah sebab dia jadi kerajaan dah ni. Nak buat ke tak mau buat? Boleh faham tak ni? Nampak macam marah ya. Nah, baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita fa'aqim wajhaka lid-dili hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Suratul Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dili hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Ta'ala. Itu agama yang lurus. Agama Islam, satu agama yang sesuai dengan kehendak manusia. Betul-betul menjaga kehendak manusia. Tidak ada agama yang menjaga kehendak manusia sama dengan Islam. Islam beri kita cari harta, tapi tak boleh buat dua perkara, tak boleh riba, tak boleh rasuah, tak boleh. Ar-rashi wal murtashi, orang beri rasuah, orang terima rasuah, dua-dua nak lempar neraka. Tu Nabi sebut. Orang makan riba, tak boleh riba. Jangan kita terlibat diri dengan riba. Yang hampir pada hari ini kita semua berada dalam keadaan terlibat diri dengan riba. Kerana apa? Ekonomi dunia dikawal oleh golongan kapitalis. Kita nak buat macam mana? Tapi hak tu pun kita kena elak. Sebab ada counter-counter Islam. CIMB, ada CIMB Bank, ada CIMB Islamic Bank. My Bank, ada My Bank, ada My Bank, My Bank, My Islamic My Bank. Dan kita ada bank Islam. Ubahlah kepada counter-counter Islam. Walaupun keuntungannya tidak banyak. Tapi itu alternatif untuk kita keluar daripada sistem riba. Jadi mana kata Islam menyekat fitrah manusia sampai kena ada hak kebebasan manusia ni? Ini karuknya golongan-golongan yang kita sebut sebagai golongan orientalis untuk menjahanamkan Islam ini. Baik. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan ini disebut sebagai istiqlal, iaitu bersendiri dalam memiliki ketinggian, berdikari, bebas daripada penindasan. Kita tengok sikit lagi. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan beriman dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengambil pelajaran. Dan manusia yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, dia akan merasakan kebebasan yang sebenar yang diajar Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kebebasan kita terikat dengan kita jadi hamba Allah atau orang beriman. Orang yang tidak beriman, dia kira bebas sebebas-bebasnya, nak buat apa semua boleh. Tidak, orang beriman dia akan fikir bahawa kita bebas di bawah menjadi hamba Allah Ta'ala. Sebab kalau kita ni ada duit, kita bebas menggunakan duit kita, tapi kita terikat dengan kita menjadi hamba Allah selama-lamanya sampai kita mati. Tu kita terikat. Harta ni kita punya, bermakna kita boleh belanja apa saja kita nak? Tak boleh. Sebab kita terikat harta ni, walaupun kita punya kena sedekah, kena infak, kena keluar zakat. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi. Allah sebagai tuan yang asal kepada harta ini. Jadi merdeka yang sebenar adalah Islam ni, apabila seorang tu jadi hamba kepada Allah Ta'ala, dan dalam diri dia hanya Allah sahaja tempat dia minta pertolongan dan tempat dia minta segala-galanya, maka dia merdeka. Kita sambut merdeka 31 Ogos.
Semua orang suka dengan merdeka. Kibarkan jalur gemilang rata-rata, tanda kita sayang kepada negara. Apa yang lebih besar yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, kita sayang kepada negara kita ini. Takut negara kita ni jadi kucak kacir dan jadi pecah belah. Kenapa saya sebut begitu? Kalau umat Islam ini bergaduh sama sendiri, musuh akan ambil alih dan akan menjahanamkan umat Islam. Kena ingat, musuh-musuh Islam ni dalam bab agama dia, dalam bab bangsa dia, dalam bab hak dia, dia bersama. Dia bersama. Ya? Satu kuil kena roboh, seluruh ahli parlimen hak agama Hindu tu marah. Walaupun dari sudut undang-undangnya kuil itu dirobohkan dengan sebab dibuat di atas tanah kerajaan, digantikan dengan tanah yang lain, dibuat kuil yang lain, tempat yang lebih luas, lebih selesa. Kenapa nak mempertahankan kuil itu? Kerana orang Hindu ni, minta maaf lah saya sebut dah, minta maaf. Bukan saya nak hina agama mana-mana ni, tapi memang agama dia salah pun. Dia tengok pokok besar sikit, dia tengok pusu-pusu apa, dia pergi letak, dia pergi likung benang-benang mula-mula kecil-kecil dulu, lepas tu jadi besar. Itu yang berlaku di Selangor tu. Itu yang berlaku di Selangor. Kisah adik tak adik macam-macam kita keluar tak? Beraya bomba yang mati dan sebagainya tu. Jadi itu tanah kerajaan. Setiap tanah ni ada tuan dia. Tanah ni kerajaan. Jadi kerajaan kata jangan buat situ. Sebab kami mungkin nak guna dan sebagainya, buat kat lain lah. Jadi ganti dengan tempat lain. Nak pertahan juga. Nah, ada satu kumpulan Hindu yang ekstrim, kita panggil LTTE, yang diisytiharkan sebagai teroris dunia. Teroris, pengganas. Kumpulan dia lah yang merobohkan Masjid Babri di India, yang bakar, yang mengatakan tapak Masjid Babri itu tempat kelahiran Tuhan dia, tempat kelahiran dewa dia. Seluruh negara, seluruh dunia hampir ada kumpulan LTTE ini. Lalu kerajaan Malaysia haramkan LTTE. Tapi bila Dr. Zakir Naik berjaya mengemukakan hujah bahawa Islam itu betul, ada kata Dr. Zakir Naik ni teroris, pengganah. Ada juga hak orang Islam, hak jadi pemimpin, duk pergi sokong kenyataan hak bukan Islam berkaitan dengan Dr. Zakir Naik. Awak boleh sayang pada hak bukan agama Islam, nak banding dengan orang Islam. Sanggup kata bahawa kita tengoklah macam mana, kita nak hantar balik ke macam mana. Nasib baiklah bekas Perdana Menteri yang memerintah 22 tahun yang pertama dan 22 bulan yang kedua. Nah, dia kata apa? Kita tak akan hantar balik Zakir Naik. Alhamdulillah. Satu benda yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala dan terima kasih banyak-banyak kepada bekas Perdana Menteri dengan tegas disebut bahawa tidak mahu hantar balik. Kalau lak buat-buat lain ni, kalau biar buat-buat lain ni, kena hantar balik. Tu kita bercakap tu bukan atas sentimen politik ni. Saya bukan ahli politik. Tahulah, takut nak bertanding badan besar ni cikgu. Bismillah. Nampak tu? Dia lebih ada rasa cinta kepada kafir nak banding dengan Islam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minun, hamba abdi yang mukmin, yang beriman, khairum min musyrik, lebih baik daripada musyrik, walau a'jabakum, walaupun kamu rasa takjub kepada orang yang kufur itu.
Ini benda al-wala wal bara tu kita kena faham. Kesetiaan dan kebencian kepada siapa tu kita kena faham. Rukun yang paling penting yang ditekankan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, al-wala wal bara. Kita nak setia pada siapa dan kita nak benci pada siapa, supaya kita tidak bertukar di antara mukmin dan musuh Islam. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan kena faham sendiri. Adakah merdeka bila pemimpin-pemimpin Islam yang kita harapkan sebut perkataan begitu di hadapan orang yang bukan Islam, yang menyebabkan dia rasa suka? Oh, ada siapa yang lawan Zakir Naik ni? LTTE. Report pada siapa? Report pada hak kebebasan manusia. NGO lain lagi yang lawan. Ada seorang tu ustazah hak rambut kuning tu. Nama apa tak tahulah tu. Nah, mengaku dia tu Islam tapi tak berikut Nabi Muhammad. Islam lagu mana? 2-3 orang lagi. Ada NGO apa ni? Apa kesalahan Dr. Zakir Naik? Apa dia salah dia? Tak ada apa pun. Dia menyebut bahawa Islam itu agama yang benar, dan kepakaran dia perbandingan agama. Jangan duk tanya dia soalan fiqh sebab dia mazhab Hanafi. Awak nak tanya soalan fiqh, tanya pada menteri agama sekarang ni, bekas mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakriyah tu, tanya masalah fiqh dengan dia. Dia bekas mufti. Tanya Dr. Zakir Naik, tanya bab perbandingan agama lah, tanya bab fiqh pada Dr. Zakir Naik. Dia jawablah mazhab Hanafi sebab dia mazhab Hanafi. Lepas tu duk kata dia Wahabi. Hindu pula kata pada Dr. Zakir Naik Wahabi. Dia ambil mana perkataan Wahabi tu? Ambil daripada hak Islam ni. Hak Islam, hak yang beri perkataan pada dia ni. Hak Islam yang kata Wahabi ni ekstrim. Hak Islam yang kata bahawa agama apa yang difaham oleh Zakir Naik itu bukan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, itu Wahabi. Siapa yang beri buah pukulan kepada orang yang bukan Islam? Orang Islam juga, sebab mereka tidak tahu al-wala dan bara. Ni benda hak dia tak faham. Tak maaf cikgu naik angin sikit. Cikgu jamu apa tak tahu malam ni. Kalau jamu roti canai tak padan naik angin gini. Mudah aja. Sebab tu saya bila bercakap masalah ini masalah kehormatan orang Islam. Jangan ambil peluang, jangan sekali-kali memberi peluang kepada orang yang mana mereka menjadi musuh Islam. Yang paling kita takut menjadi musuh adalah selimut. Tu yang paling kita takut. Musuh adalah selimut. Dan itulah yang mana menyusahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita sambut kemerdekaan pada hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kejayaan orang-orang yang lepas. Orang-orang yang lepas tu, yang mereka berkorban nyawa, korban segala-gala untuk memerdekakan negara. Tokoh-tokoh kemerdekaan yang melawan penjajah yang lepas-lepas. Ulama-ulama yang terdahulu di tanah Melayu. Kita pernah dengar Datuk Bahaman, pernah dengar Tok Janggut, pernah dengar Mak Kilau, pernah dengar Haji Abdul Rahman Limbung, dan beberapa orang lagi tokoh-tokoh. Haji Abdul Rahman Limbung seorang tuan guru, dibuang negara, melawan penjajah. Termasuklah saya pergi ke Cape Town baru-baru ni. Ada juga dia panggil tuan guru, Abdul Salam nama dia. Tuan guru Abdul Salam. Dan orang sana panggil tuan guru juga. Mari daripada mana? Mari daripada Indonesia. Dibuang oleh penjajah ke Cape Town, Afrika Selatan. Cik, nak sapa tu belah-belah jam. Kuruh aku nak boleh ke sapa. Cikgu, mula-mula naik kapal terbang tu tengok comel juga pramugari tu dah main belah-belah jam, nampak huduh pula. Mula-mula tengok tu nampak lawa lagi. La hawla wala quwata illa billah. Selatan jauh. Tapi di sana ada komuniti umat Islam yang berpegang dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
yang ada pusat pengajian Islam di sana. Saya pergi tengok bagaimana kehidupan orang Islamnya, bagaimana ulama-ulama dulu yang dibuang negeri. Orang Melayu ni pandai. Dia hantar Haji Abdul Rahman Limbong, penjajah hantar ke mana? Mekah. Orang Melayu kata, tak apalah, dia hantar tok kita Mekah. Mati di Mekah. Tok Janggut diarak mayat dia. Dibawa diseret ke seluruh bandar Kota Baru. Kerana berjuang menghalau penjajah. Apa yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, apa yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, satu perkataan yang cukup hebat saya kira. Kerana dia hidup pada zaman orang makin tinggal agama, ulama makin selesa dengan penjajah. Ulama tu makin selesa dengan pemerintah yang ikut penjajah. Ulama tu makan duit dah ni dengan penjajah. Tidak boleh bercakap benda yang betul. Tidak boleh mencegah kemungkaran. Syekh Waliullah tulis syarah yang panjang di dalam masalah ini. Kalau nak baca syarah tu pula cikgu kena panggil sekali lagi. Kita berhenti sekat tu sudahlah. InsyaAllah kita sambung lain kali insyaAllah. Dan kita bersyukur pada Allah di atas kemerdekaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan jangan lupa saya sebut tadi, kemerdekaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini merupakan hasil titik peluh yang terdahulu. Jangan kita cemarkan dengan perpecahan di antara kita. Kita eratkan perpaduan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.